Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mukminin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kita mulakan terlebih dahulu pengajian kita pada malam ini dengan terlebih dahulu membaca 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi. Hadza wa billahi taufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. حسبنا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا ذا الجلال والإكرام.
Yang berbahagia Tuan Imam, seluruh pegawai serta ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana sekali lagi tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, kita diizinkan Allah untuk bertemu pada malam ini bagi meneruskan bicara pengajian kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama yang kita bicarakan di sini, yang menyentuh berkait apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan ilmu dan apa yang berkait dengan ilmu itu, termasuk kelebihan para ulama. Dan malam ini tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, kita masuk riwayat yang ke-35. Riwayat yang ke-35. Bukan, ya, 35. Di bawah tajuk tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh sementara para ulama masih hidup. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh sementara para ulama masih hidup. An Abdullah bin Amr عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Artinya daripada Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghilangkan ilmu agama itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghilangkan ilmu agama itu dengan dicabutkan sekaligus daripada manusia. Tetapi Allah Ta'ala akan menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para ulama. Dan disebut malam ini tuan-tuan, riwayat yang amat-amat membawa suatu petanda yang mendukacitakan kita, bahawa satu ketika ilmu akan diangkat daripada permukaan bumi ini. Dan pada saat itu yang tinggal, yang berbaki hanyalah
manusia yang hidup diliputi dengan kejahilan. Walaupun pada zaman itu manusia memiliki segala-gala. Segala-gala merujuk kepada kepakaran-kepakaran, kemahiran-kemahiran, teknologi-teknologi, kemampuan-kemampuan yang tidak pernah dimiliki oleh umat-umat yang sebelumnya. Namun apabila mereka jauh daripada ilmu, jadilah kehidupan mereka itu sesak di dalam cahaya. Dan mereka tidak menyedari apa yang mereka lakukan itu atau yang sedang mereka berada itu sebenarnya jauh daripada kehidupan beragama. Setelah tidak ada lagi ilmu, setelah kehidupan mereka itu berada dalam kejahilan, dan mereka pula dengan sebab ketiadaan orang alim merujuk permasalahan yang berlaku kepada orang yang tidak selayaknya. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghilangkan ilmu agama itu dengan dicabutkan sekaligus daripada manusia. Dan Allah angkat ilmu itu bukan sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit. Sehingga manusia tidak merasa ataupun tak perasan bahawa ilmu itu sedang dicabut daripada dada-dada manusia, sedang dihilangkan sedikit demi sedikit daripada permukaan bumi ini. Bukan sekaligus Allah hilangkan ilmu daripada manusia, tetapi Allah Ta'ala akan menghilangkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Tirmizi ini. Tetapi Allah Ta'ala akan menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para ulama. Dengan cara Allah matikan para ulama, seorang demi seorang meninggalkan kita. Dan para ulama bila meninggal dunia, mereka membawa bersekali dengan ilmu yang ada pada mereka. Tak tinggal apa-apa, kecuali apa yang sempat kita menuntut atau belajar daripada mereka, yakni atas jalan menjadikan mereka sebagai guru kita. Jadi hak tu je yang berbaki daripada ilmu mereka yang masih ada setelah kematian para ulama itu. Adapun ilmu yang belum kita pelajari daripada mereka, ataupun ilmu yang kita tak kisah pun yang ada pada mereka, dengan sebab kehidupan kita yang jauh daripada para ulama, manusia yang paling takutkan Allah, sehingga Allah sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah sebut perkataan ulama itu, Allah sebut perkataan golongan alim itu dalam Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja golongan yang paling takutkan Allah daripada sekalian hamba Allah itu al-ulama, iaitulah para ulama. Kerana manusia yang bergelar ulama itu adalah seafqah manusia, sealim-alim manusia yang mengetahui apa yang datang daripada kehendak Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka lah manusia yang paling takutkan Allah. Tiba-tiba kehidupan kita jauh daripada ulama, tak sayangkan ulama, tak hormati ulama. Akhir kehidupan kita jauh
Dan apabila golongan ulama ini, para alim ini meninggal dunia, mereka bawa sekali dengan ilmu yang ada pada mereka. Maka pada saat itu merugilah umat yang hidup jauh daripada ilmu. Perlahan-lahan Allah cabut ilmu itu dengan cara mematikan para ulama seorang demi seorang. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm. Sehingga apabila sudah tiada para ulama, manusia pada waktu itu, pada zaman yang sudah tidak ada alim ulama yang benar-benar memahami agama, kehendak Allah dan Rasul, sehingga apabila sudah tiada para ulama, manusia akan melantik pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang jahil, yang dilantik memegang kuasa, jawatan, pemerintahan, pentadbiran, satu-satu urusan kaum, diangkat orang yang jahil. Termasuk dalam urusan agama juga diangkat orang yang jahil memegang urusan agama. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan, orang jahil ni pegang urusan agama. Yang pemutus ada pada dia. Yang manusia harap penyelesaian daripada dia. Kata dua daripada dia. Akan permasalahan yang berlaku di tengah-tengah khalayak masyarakat. Tiba-tiba seorang yang pegang urusan agama pada satu zaman itu jahil agama. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm. Lalu mereka akan ditanya hukum sesuatu masalah. Maka mereka menjawab, yang pegang urusan agama, yang kata orang jahil ni, dia pegang urusan agama, maka mereka menjawab atau berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Dan jawab tu dia jawab. Mai soalan, mai masalah, dia jawab macam ni. Mai isu, dia jawab lagu ni. Tapi apa yang dia selesaikan itu, jalan keluar yang dia bagi itu, yang dia kemukakan itu, yang dia jawab itu, jauh daripada kehendak Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, fadallu wa adallu, maka mereka sesat. Golongan ni dah sesat dah, kerana jahil. Dan apabila setelah mereka itu jahil, orang rujuk kepada mereka pula, mereka juga bukan takat diri mereka sesat, mereka juga menyesatkan orang lain yang datang rujuk kepada mereka hal-hal yang berkaitan. Ini musibah, tuan-tuan. Akan tiba, ilmu diangkat sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, dengan cara biqabdil ulama, dimatikan para ulama. Itu maksud riwayat yang ke-35 kita pada malam ni. Baik, keterangan. Sekarang ini kita merasakan bahawa bumi ini semakin tandus dari para ulama akhirat. Kita rasa korang dah orang alim, tuan-tuan ni. Korang dah tok-tok guru, no? Korang dah orang alim. Yang memang hala tuju ni memang orang kata apa? Lillahi ta'ala. Memang tak fikir hala-hala habuan dunia ni. Hidup dia, keringat dia, sisa hayat dia, hala tuju dia, dia nak pastikan semua manusia boleh sampai akhirat dengan selamat.
golongan ni tak ramai. Semakin bukan bertambah tuan-tuan, semakin berkurang. Yang disebut sebagai ulama akhirat ni. Yang dok ada ulama yang jual dunia dengan sesuatu daripada akhirat. Dia beli dunia dengan akhirat. Maknanya dia gadai akhirat dia untuk satu-satu kenikmatan dan kesenangan dunia. Dia sanggup gadai akhirat dia untuk dapat mana-mana ataupun apa-apa habuan dunia dia. Hak tu banyak, hak tu ramai. Hak golongan ni yang sanggup mempertaruhkan agama, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan demi habuan-habuan daripada sesuatu kenikmatan dunia. Adapun ulama yang nampak hala tuju akhirat semata-mata, kata pengarang, sekarang ini kita merasakan bahawa bumi ini semakin tandus daripada ulama akhirat yang merupakan pewaris para anbiya. Semakin kurang. Dengar seorang meninggal, baik di negara kita, baik di negara jiran kita, baik di negara benua mana sekalipun, para ulama yang mana hilang mereka tiada berganti. Mereka banyak yang telah meninggalkan kita, seorang demi seorang kembali ke rahmatullah. Tahun demi tahun kita melihat para ulama dipanggil ke hadirat Allah Ta'ala, dan sedikit sekali yang dapat menggantikan mereka. Hilang ni ramai. Yang nak ganti tu tak seberapa berbanding apa yang hilang daripada kita dari kalangan ulama itu. Al-ulama warasatul anbiya. Tak ramai yang boleh gantikan mereka berbanding yang hilang, yang luput daripada kita, daripada kalangan ulama itu. Kalau ada yang menggantikan pun, maka kualiti jauh lebih rendah dari mereka yang dahulu-dahulu. Kalau ada pun yang boleh gantilah tugas ulama yang meninggal dunia, tok-tok guru, alim-alim yang meninggal dunia. Kalau ada ganti pun, itu pun tak ramai. Kalau ada ganti pun, tidak sebagaimana ulama yang terdahulu. Segi ilmu mereka, segi warak mereka, akhlak mereka, himmah, kesanggupan mereka demi agama, tak macam ulama-ulama terdahulu. Walaupun mereka antara yang menggantikan para ulama yang sebelumnya. Dan yang lebih menyedihkan kita apabila pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama yang dulunya sangat subur melahirkan ulama, kini sudah tidak begitu subur lagi. Pondok pun tuan-tuan pun sedia maklum, boleh ada lah. Hidup segan mati tak mau. Dengan kemampuan yang terhad, nak bergerak, tak mampu untuk langkah jauh. Dengan kedaifan baik prasarana, baik kewangan. Akhir pondok tutup satu. Yang berbaki boleh bertahan sahaja. Yang mana tempat inilah yang menjadi sejarah, bukti ataupun evidence dalam melahirkan para ulama kita. Tapi dengan apa yang berlaku, kita tak dapat kecemerlangan, kegemilangan macam zaman-zaman dahulu. Kini sudah tidak begitu subur lagi. Ini sistem pondok, dia kata. Metod pelajarannya banyak yang telah dimodernkan. Akhirnya ia kehilangan ciri-ciri keberkatan dan sopan santun penuntut.
Sistem pengajian pun dah berubah. Sehingga sistem pondok ni orang kata apa? Sistem pondok ni tuan-tuan, dia bukan setakat kata sukatan dia, subjek dia, bukan itu semata-mata, tapi perjalanan kehidupan seorang penuntut itu dalam segala bab, segala kira bicara. Makan minum mereka, tempat tinggal mereka, adab sama-sama, muamalah mereka, semua tu dia ambil kira, bukan takat bab ilmu sahaja. Zaman kita hari ni orang kira nak ambil ilmu, orang tak kira adab. Nak makan apa pun makanlah. Nak masukkan dalam badan ni, masuklah apa pun. Dia tak ambil kisah dah. Berbanding sistem pondok dulu ni. Makan benda yang halal lagi baik. Tak makan benda-benda syubhah. Ada disiplin dia, ada peraturan dia. Dalam bab nak melahirkan seorang alim yang istiqamah, alim yang hala tujunya untuk memandu umat manusia. Dia tak nampak benda lain lah. Tapi dengan kekangan-kekangan yang ada, yang berlaku selama ini, sikit sebanyak membantukan usaha, merencatkan usaha melahirkan para ulama. Walhal pondok-pondok lah institusi yang banyak berjasa kepada kita sebelum ini. Dan ada pula pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama yang tetap dengan cara tradisinya yang lama, yang tidak mau menerima sedikit pun dari sistem moden yang telah terbukti ada juga kebaikannya. Akhirnya lahirlah penuntut-penuntut yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang serba canggih yang ada di sekelilingnya. Ada juga tuan-tuan pengajian-pengajian yang dah orang kata menerima sistem moden. Sampai akhir pelajar tak mampu menerima sistem pembelajaran yang sepatut mereka dapat. Ada juga pelajar lagu ni yang akhir tak capai maksud kita nak melahirkan golongan para cendekiawan Islam ataupun para ulama ini. Dengan sistem yang berlaku, yang ada ketikanya tak sesuai dilaksanakan pada satu-satu ketika dan satu-satu tempat yang berbeza tempatnya. Di segi lain pula, banyak dia kata apa? Banyak penuntut yang datang ke pondok bukan dengan kemahuannya sendiri. Yang ada yang sistem pondok pun, yang pergi mengaji itu bukan orang kata yang betul-betul nak masuk pondok ni. Tapi pi tu dengan sebab apa? Paksa. Mak ayah paksa, keluarga paksa. Masuk juga pondok. Dia bukan mau pun, dia tak mau. Bukan kehendaknya. Itu pun suatu sebab dia gagal dalam pengajian dia. Dia kata apa? Dari segi lain pula, banyak penuntut yang datang ke pondok bukan kemahuannya sendiri, tetapi atas paksaan dari orang tuanya. Orang tua suruh. Bukan kehendak dia pun nak mengaji sistem pondok ni. Kemudian, dan ada pula yang datang belajar ke pondok sebagai pelarian dari keadaan yang sudah tidak dapat dikawal di kampung halaman. Ada yang duduk di pondok ni, dia tak bukan kehendak tu satu. Lah kali duduk nampak. Orang dah nampak pondok lah tempat terakhir nak letak orang-orang yang bermasalah ni. Jadi pondok ni akhirnya bukan tempat tradisi untuk melahirkan ulama dah, tapi untuk menyelesaikan masalah yang tak boleh selesai di luar. Dan yang berhimpun di pondok-pondok ni, pelajar-pelajar, ada sebahagiannya yang bukan nak tuntut ilmu, tapi nak lari daripada masalah.
duduk di situ. Keluarga tak di situ. Gagal juga maksud melahirkan ulama itu. Nah, itu satu sebab juga. Ketika itu ibu bapa sudah habis akal untuk membimbing anak mereka. Tak boleh buat macam mana dah. Suruh macam ni tak mau. Hantar mengaji tempat yang hebat-hebat tak mau. Jadi bawa masalah pada keluarga, bawa masalah pada masyarakat. Lah kali tak ada arah. Habis akal kitab kata, hantar pergi pondok. Dia nak jumpa jalan lagu mana tuan-tuan dalam bab ilmu ni? Kalau dia sendiri bukan orang yang bersedia nak menerima ilmu. Jadi dia kata pondok-pondok yang selayak, yang sepatut tempat melahirkan para ulama, dia kata apa? Jadi pondok-pondok tidak ubahnya seperti bengkel untuk anak-anak yang sudah rosak. Di pondok ni orang kata akhir jadi tempat apa? Tumpuan orang untuk letak anak-anak yang bermasalah. Padahal pondoklah khazanah kita tuan-tuan ni. Pernah berada di puncak kegemilangan sistem pondok ni. Bila akhir-akhir zaman ni kecelaru dah sistem pondok ni. Bila mana yang berada di pondok bukan golongan yang nak mengaji agama, tapi diletakkan anak-anak yang bermasalah, yang tak mau mengaji pun, tapi mak pak tak di situ. Sebab bila mana mak pak nampak anak-anak tak boleh pergi tang lain dah, anak-anak tak ada jalan tang lain dah, tak di pondok Di mana kemajuan pondok akhirnya? Tak ada. Sebab siapa? Sebahagian dia sebab kita sendiri. Untunglah kalau anak yang seperti ini dapat berubah. Kalau anak-anak yang bermasalah, dia boleh berubah bila berada dalam sistem pondok. Alhamdulillah. Itu rezeki dia. Berjaya hasrat mak ayah. Anak-anak berjaya dibentuk di sekolah pondok. Kalau tidak, tapi kalau tak berjaya anak-anak itu diubah, maka akan berkumpul di pondok-pondok siapa? Anak-anak yang sudah tidak dapat diurus lagi. Kalau anak-anak tak boleh diuruskan, diubah di pondok, maka akan jadi lambakan anak-anak yang bermasalah yang ada di pondok. Lah sekali kita nampak pondok tu bermasalah, walhal kita pi himpun anak-anak yang bermasalah di situ. Yang salah siapa? Sistem pondok. Yang masuk di situ siapa? Anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang lemah akal dia, anak-anak yang tak ada kelayakan akademik. Himpun semua tuan-tuan. Gagal, nampak sistem pondok. Nampak tak? Akhir satu demi satu sistem pondok ditinggalkan. Walau itulah aset umat Islam sebenarnya. Maka bila anak-anak yang bermasalah yang dihantar ke pondok-pondok ni gagal ditarbiyah, maka dengan itu mereka akan membentuk satu fenomena baru dalam kawasan sekolah. Orang dengar pondok ni bunyi buah mulut, dengar pondok ni jadi buah mulut, pondok ni jadi buah mulut. Pasal apa? Yang ada di situ daripada awal lagi, daripada mula-mula masuk lagi, memang pelajar yang lemah, yang ketinggalan dalam pelajaran, dan memang daripada awal lagi budak yang masuk situ yang bermasalah akhlak dia. Bukan senang nak bentuk manusia ni tuan-tuan. Walhal pondok ni kita orang kata apa? Kita nak asah je lepas dengan kemahiran yang telah sedia ada. Kita nak push biar mereka lonjak terus dalam urusan agama ni. Tapi bila masuk, kita nak kena repair dulu, kita nak kena Allah tuan-tuan.
Satu bab. Gendala banyak urusan umat Islam. Bila kita nampak sistem pondok tu, tempat yang terakhir untuk selamatkan keturunan kita. Nah. Ini bukan saya kata dah, ni pengarang kata. Dia kata apa? Jarang sekali kita mendapati seorang waris. Waris ni baik saya, baik tuan-tuan, baik perempuan. Ni baca ni. Dia kata apa? Jarang sekali kita mendapati seorang waris yang memasukkan anaknya yang paling pandai dan paling baik ke pondok. Jarang kita jumpa mak ayah, waris dia lah. Yang awak masuk anak adalah sistem pondok yang cerdik, yang pandai dalam semua jenis. Orang kata apa, kelayakan akademik ni. Jarang kita jumpa. Hak cerdik-cerdik tu lepas mana hala. Hak cerdik lepas mana hala. No, tempat hak gah pada zaman kita hari ni. Supaya bila tanya anak belajar mana, sebut-sebut, oi bertuhan, bahagia tu dia cerdik, boleh rezeki sungguh. Nampak hang tak cerdik tengah mana pun, anak hang cerdik tu, boleh pergi tang tu, mengaji tang tu. Jadi kita pun seronok tuan-tuan ni. Nah. Semua lepas tempat-tempat yang orang kata apa, hebat-hebat. Pasal dia ada kelayakan. Tapi anak-anak yang tak nampak jalan nak pergi tempat-tempat lagu tu, dia nampak apa? Nampak pondok. Himpun yang bermasalah semua di sana. Hak tok-tok lebay itulah tolong perbaik anak-anak. Mengaji tak apa, tak mana lagi pun. Duk perbaik, hak duk rosak tu lama mana? 3-4 tahun tak selesai lagi. Lain kali hanyut gitu ya. Dia kata apa? Justru anak yang pandai itu, hak kita duk tengok anak-anak hak cerdik ni, banyak dihantar belajar di sekolah-sekolah umum. Sekolah-sekolah luar ni. Pasal dah pandai, cerdik. Ajak sikit faham, ajak sikit faham, ajak sikit faham. Dia boleh gali sendiri ilmu. Dia boleh explore sendiri. Hebatlah anak-anak lagu ni. Tapi tak dihantar ke sistem pondok. Hantar tempat-tempat umum ni. Tak cerdik-cerdik ni. Jadi kalau begitu, bagaimana nasib umat ini pada masa yang akan datang apabila tidak ada satu kesungguhan dalam usaha melahirkan ulama? Yang berimpun tempat lahirkan ulama, yang jadi tradisi sebahagian usaha kita dalam melahirkan ulama ini, berlaku lambakan ataupun tempat berimpun anak-anak yang bermasalah ataupun anak-anak yang tercicir dalam pelajaran. Periksa ni tak nampak jalan, periksa ni tak nampak jalan, periksa ni tak nampak jalan, lain kali nampak pondok. Itu gagal sistem pondok, kita condemn pondok. Faham maksudnya tuan-tuan? Cuba hantar hak otak geliga tak di pondok. Hanyut dia tinggal hal lain. Senang dapat ilmu, senang faham agama, mudah hafal Quran. Ya, ada tu hak kelam. Faham kelam tuan-tuan. Tak tahu ajak apa. Pi tak nampak apa, balik pun tak nampak apa. Tapi orang tahu ngaji pondok. Balik duk celaru lagu tu, pondok lagu. Ada kan? Pondok lagu apa jadi orang duk jadi buah mulut walhal bermula daripada siapa? Dia pekat-pekat kandung lah tuan-tuan Kut-kut tak ramai orang ada orang kata tuan-tuan, kut-kut tak ramai, ada seorang pun tak apa dah zuriat kita ni. Beda nak jadi apa? Beda nak jadi tu imam sembahyang mayat kita. Ada orang kata lagu tu tuan-tuan faham ambil lah. Beda nak jadi tu imam kita waktu kita mati. Ni kita mati ada tak tu imam di kalangan anak-anak kita ni? Nampak jalan tak? Kau tak nampak jalan tuan-tuan nak nampak jalan kat mana ustaz? Perempuan semua. Ada kata kan? Perempuan betul juga kalau perempuan semua tak peraya. Itu memang tak nampak jalan Takkan nak jadi tu imam bayang orang mati kot kan? Tapi kurang-kurang ada seorang orang kata sembang-sembang orang
anak-anak yang boleh jadi imam sembahyang mayat kita, atau baca Quran waktu kita tak ada. Nah, kandung jauh tu, benar tu. Bukan takat kita lahirkan anak, besarkan anak, ajar anak dengan ilmu supaya semata-mata dia besar, tiap-tiap seorang boleh hantar bank in 300-400 sebulan kat kita seorang. Bukan tu saja tujuan dia, untuk lahirkan zuriat ni. Nah, dia himpun pula kalau seorang 400 ada 5 orang. Kan? Seorang 400 kalau 5 orang, dia kata lumayan, kan? Nah, tapi anak-anak apa tak nampak agama, apa tak faham agama, jauh dari kehidupan beragama. Kita tak mahu lagu ni, tuan-tuan. Oleh itu mari kita bersama mengembalikan martabat pondok dan sekolah-sekolah agama. Hantarlah anak-anak yang pandai, tuan-tuan. Jangan jadikan sekolah-sekolah pondok ni pilihan terakhir, jangan. Kita buat bukan untuk orang, untuk kita. Nah, mari kita menambah kualiti penuntut, guru-guru, tempat belajar yang memadai dan sistem pelajaran yang mengumpulkan antara cara tradisional yang penuh berkat dan sopan santun dengan cara moden. Kita tak tolak cara moden ni, tuan-tuan. Bukan kata pondok ni dia jenis old school punya sistem, tak mau terima pun. Dah. Masuk, silakan. Tapi kita gabung jalin antara dua tradisi ni, baik tradisional ataupun yang moden ni. Ambil titik pertemuan yang boleh bawa kebaikan untuk anak-anak dan sistem pengajian yang sedang ada. Jangan buang tradisi kita semata-mata nak meraihkan teknologi ataupun yang sistem pengajian yang moden. Tengok sama yang sebelum ni. Sebab ilmu tanpa berkat tak ke mana-mana. Ilmu tanpa adab tak ke mana-mana. Tu kita kena tahu. Dia kata apa? Dengan cara, dia kata, mengumpulkan antara cara tradisional yang penuh berkat dan sopan santun dengan cara moden. Moden pun kita ambil ke? Gabung jalin. Nah, apa yang boleh kita letakkan dalam sistem pengajian itu yang dapat diambil manfaatnya, supaya apa? Lahir satu generasi yang seimbang dan mantap, yang mempunyai kekuatan rohaniah dan fizikal yang sihat, sehingga mereka dapat berhadapan dengan tentangan zaman yang sangat menggelisahkan kita ini. Anak-anak ni tuan-tuan, dia nak jumpa zaman yang kita pun seram, sejuk, yang kita pun takut duk mikir hari ni. Ni zaman kita, hujung zaman kita lah, tuan-tuan. Ni anak-anak kita nak jumpa ni, zaman hak kita duk gelisah ni, hak kita duk seriau ni. Anak-anak kita yang nak hadap, cucu kita yang nak hadap ni. Kalau zaman kita yang macam ni pun besar ujian dalam agama, apatah lagi ujian agama pada zaman anak-anak dan cucu cicit kita. Kalau zaman lah pun kita nampak duk goyah dah, duk jaga, duk pertahan, duk bela agama, macam mana nak pertahan agama zaman anak cucu cicit kita yang kita tak ada dah zaman pada zaman tu? Mampukah anak-anak ni, cucu kita, mendepani cabaran zaman tu? Ni yang perlu kita fikir. Tumpang boleh pakat fikir seorang sikit malam ni. Mereka penyambung generasi umat Islam. Jangan anggap Islam ni perlu selesai zaman kita saja. Tak, tuan-tuan. Lagi matahari tak terbit belah barat, tak selesai kerja buat kita. Lagi tak terbit belah barat, tak selesai tanggungjawab kita. Walaupun hidup kita baki berapa hari saja lagi, atau berapa jam sahaja lagi. Suluh, tengok, pandang, renung masa depan anak-anak cucu kita. Jangan sampai mereka jauh daripada agama. Jangan pisahkan mereka dari kehidupan beragama. Jangan sampai mereka jahil agama. Dan jangan sampai mereka jauh daripada para ulama yang masih ada, yang berbaki zaman kita hari ini.
Sebab hilang matinya ulama itu, maka itu tanda Allah sedang mengangkat ilmu sedikit demi sedikit. Apatah lagi di zaman yang orang tak kisah dah ilmu agama. Itu yang paling kita takut, tuan-tuan. Ini suatu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemberatan kita, kesungguhan kita, sejauh mana kita mampu meletakkan tanggungjawab didikan agama kepada generasi kita, termasuk kita sendiri. Ini riwayat yang ke-35. Dan Nabi sebut dalam riwayat yang lain, min asyratis sa'ah, daripada tanda-tanda kiamat itu, ayaqilal ilm, ilmu akan semakin sikit. Ilmu yang bawa manfaat akan semakin sikit, kata Nabi. Wa yazharal jahl, yang zahir pada zaman itu ramainya orang jahil sahaja. Orang alim tak ramai dah, yang ramai orang jahil. Yang pegang urusan umat Islam orang jahil. Mereka sesat, dan orang yang rujuk kepada mereka juga akan sesat dengan sebab berpaut pada orang yang jahil itu. Hasil daripada kehidupan yang jauh daripada agama dan ilmu. Jadi minta lindung Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, daripada kita ditemukan dengan zaman ini. Dan kita doakan juga Allah pelihara zaman anak cucu kita, juga dijauhkan daripada zaman yang mana orang jahil yang memegang urusan umat Islam, insya-Allah. Minta jauh, minta lindung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, qadar itu dulu riwayat yang kita bicarakan malam ni. Kita langsung dengan bacaan surah Tabarakallazi ataupun suratul Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. حسبنا الله. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا وبالله التوفيق والرعاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.